Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aini binti Nuri, memegang nombor metrik A168401. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua orang pensyarah saya bagi kursus ergonomik, iaitu Dr. Nasi dan juga Dr. Rushdah. Di sini saya ingin membuat sedikit perkongsian berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan pekerja P-Hailing. Adakah anda tahu apa itu P-Hailing? Siapakah pekerja P-Hailing? Baiklah, P-Hailing memberi maksud seperti berikut. Saya pasti anda juga pernah menggunakan perkhidmatan P-Hailing. Adakah anda pernah menggunakan perkhidmatan di aplikasi ini? Ataupun aplikasi ini? Dan juga aplikasi ini? Pasti salah satunya ataupun sekiranya anda tidak menggunakan, anda pernah mendengar aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi mereka semua ini adalah di bawah syarikat yang mengendalikan perkhidmatan P-Hailing. Seperti yang diketahui umum, sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini, ramai individu yang kehilangan pekerjaan dalam pelbagai sektor. Maka bagi menjana pendapatan untuk kelangsungan kehidupan seharian mereka, individu tersebut bertukar pekerjaan kepada bidang yang mempunyai banyak permintaan yang tinggi. Antaranya adalah sebagai penghantar barangan dan makanan atau kita kenali sebagai riders. Saya terpanggil untuk mengupas isu ini kerana statistik kemalangan yang melibatkan riders ini sendiri adalah amat menggusarkan. Berdasarkan statistik Jabatan Siasatan Pengangkutan Trafik Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM sendiri, lebih daripada 2/3 ataupun lebih 1,700 daripada 2,576 kes kematian penunggang motosikal sepanjang berlakunya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun lalu. Ia adalah membabitkan kumpulan penunggang perkhidmatan penghantar barangan dan juga makanan yang kita kenali sebagai P-Hailing. Selain itu juga, Kementerian Pengangkutan mendapati terdapat berlakunya tren pendaftaran yang meningkat sehingga 200 penunggang baharu P-Hailing pada setiap hari. Jadi berdasarkan kajian Institusi Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIRAS pula, mendapati kira-kira 70% penunggang P-Hailing ini kerap melakukan kesalahan lalu lintas ketika menghantar makanan dan juga barangan. Ini adalah salah satu punca yang mengancam keselamatan pekerja P-Hailing ini sendiri. Bagi pekerja P-Hailing ataupun riders, tempat kerja mereka adalah berada di atas jalan raya. Jadi untuk mencipta ruangan kerja yang selamat, sihat dan juga ergonomik adalah di luar kuasa mereka sendiri kerana jalan raya merupakan satu tempat laluan umum di mana mereka harus berkongsi dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Namun begitu, masih ada langkah-langkah yang boleh diberi perhatian terutama sekali oleh pihak majikan. Maka di sini saya ingin berfokus kepada satu syarikat penghantar makanan yang terkenal iaitu Foodpanda. Kerana ini merupakan salah satu syarikat yang mempunyai pekerja P-Hailing yang ramai. Baiklah, isu pertama yang saya ingin ketengahkan adalah berkenaan dengan perlindungan keselamatan yang diberikan oleh syarikat Foodpanda Malaysia kepada para pekerjanya. Di mana syarikat Foodpanda Malaysia sendiri telah membuat pencaruman melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PERKESO berjumlah hampir RM200,000 untuk perlindungan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri atau secara ringkasnya disebut sebagai SKSPS kepada 2,544 penghantar makanan mereka. SKPS ini sendiri dikuatkuasakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 di bawah Akta 789 dan mula dikuatkuasakan sejak 1 Jun 2017. Antara faedah yang diperolehi oleh pekerja ialah perlindungan insurans 24 jam, faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara ataupun kekal, alam layanan sentiasa, faedah orang tanggungan,
faedah pengurusan jenazah dan juga terdapat pinjaman pendidikan. Selanjutnya, rentetan penyebaran virus COVID-19. Pekerja PHLing adalah merupakan kumpulan yang sangat berisiko tinggi untuk terkena jangkitan virus ini kerana sudah menjadi tanggungjawab pekerjaan mereka di mana mereka harus berjumpa dengan pelbagai orang bagi membuat penghantaran serta harus membuat penghantaran di pelbagai kawasan. Maka syarikat Foodpanda mengambil berat akan situasi ini di mana akan memastikan setiap pekerjanya mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Antara SOP yang perlu dipatuhi oleh semua pekerja PHLing adalah seperti berikut. Yang pertama adalah memakai topeng muka sepanjang tempoh kerja mereka, iaitu seperti ini. Yang kedua adalah kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan juga sabun. Yang ketiga adalah gunakan cecair pembasmi kuman ataupun hand sanitizer sebelum dan juga selepas melakukan setiap kali penghantaran. Seterusnya adalah kepilkan beg kertas dan tutup tudung bekas makanan dengan rapi. Dan juga mereka harus memastikan persterilan beg penghantaran mereka ataupun beg haba mereka. Selanjutnya, antara insentif kesihatan yang diberikan adalah jika mereka menunjukkan tanda-tanda kurang sihat ataupun sakit, mereka dikehendaki berjumpa dengan doktor pada kadar yang segera. Foodpanda sendiri akan menyediakan bantuan keuangan kepada rider-rider ataupun pekerja PHLing ini jika didapati mereka terlibat dengan wabak COVID-19. Di antara pelan perlindungan pendapatan yang dipenaikkan oleh syarikat Foodpanda ini sendiri adalah rider-rider Foodpanda diletakkan di bawah tempoh kuarantin yang layak akan menerima allowance sebanyak RM300 Malaysia. Manakala rider-rider yang disahkan positif COVID-19 akan menerima allowance sebanyak RM1,000 Malaysia daripada syarikat Foodpanda. Ini adalah merupakan insentif yang diberikan oleh syarikat Foodpanda bagi menjaga kesihatan pekerja mereka. Di samping itu, saya juga ingin memberikan perkongsian hasil daripada pembelajaran yang saya perolehi melalui kursus ergonomi. Antara teori yang berkait rapat dengan isu ini yang telah saya pelajari ialah Human Factor Theory. Penyampaian teori ini adalah berkaitan tentang keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja adalah terancam berpunca daripada kesalahan, kecuaian dan juga disebabkan manusia sendiri. Bagi pekerja PHLing, keselamatan adalah terancam ketika mereka berada di atas jalan raya, iaitu antara faktor yang menjadi punca kemalangan mereka adalah disebabkan segelintir pekerja tidak mematuhi undang-undang lalu lintas. Kesalahan yang sama juga boleh disumbangkan oleh orang lain, iaitu kecuaian daripada pengguna jalan raya yang lain. Oleh itu, sama ada sebagai pekerja PHLing maupun sebagai pengguna jalan raya sendiri, kita hendaklah bersama-sama menjaga keselamatan antara satu sama lain. Sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih.